Assalamualaikum, salam sejahtera saya ucapkan. Kumpulan ini akan membentangkan pembentangan yang bertajuk Konsep Peradaban Timur dan Barat. Nama saya Nohani Hazika binti Azrin dan nombor kad matrik saya adalah 17DUP20F2007. Seterusnya saya akan memulakan pembentangan ini dengan tajuk yang pertama, iaitu pengenalan. Tamadun merupakan pencapaian yang berlaku di dalam kehidupan manusia daripada dahulu sehingga kini. Terdapat dua bentuk peradaban, iaitu peradaban timur dan peradaban barat. Peradaban timur merujuk kepada masyarakat daripada tamadun Islam, tamadun Cina, tamadun Jepun dan tamadun India. Peradaban barat merujuk kepada masyarakat bukan Asia yang dikenali sebagai masyarakat barat yang merangkumi Amerika Syarikat dan Eropah. Dua kumpulan peradaban ini sudah membawa erti yang tersendiri dan berbeza untuk setiap masyarakatnya. Mempunyai sifat-sifat, pencapaian-pencapaian serta keunikan yang tersendiri, ini tidak bermakna sesebuah peradaban itu tertutup dan tidak menerima pengaruh luar. Sebaliknya, terdapat interaksi yang berlaku antara peradaban ini. Secara umumnya, peradaban boleh ditakrifkan sebagai sejumlah pencapaian dan pemerolehan dalam segala pelakuan, pemikiran dan penciptaan yang baik bagi pembentukan peribadi, akhlak, tata susila, adab, tingkah laku dan budi bahasa yang mulia bagi individu dan juga sesuatu kelompok manusia yang membentuk sebuah bangsa atau negara bangsa. Peradaban juga ditakrifkan oleh unsur-unsur objektif yang serupa seperti bahasa, sejarah, agama, adat, institusi dan pengenalan diri yang subjektif. Peradaban mempunyai makna yang sangat luas dari segi kemajuan politik, ekonomi, teknologi. Selain itu, peradaban juga merujuk kepada pengelompokan manusia berasaskan budaya yang paling tinggi, dan identiti budaya inilah yang membezakan manusia dan spesies lain. Berdasarkan definisi yang diberikan oleh tokoh-tokoh daripada kedua-dua tradisi pemikiran ini, maka terdapat perbezaan ketara antara kedua-duanya, iaitu tamadun barat walaupun ada unsur agama dan moral sebagai elemen kebudayaan, namun faksinya adalah kebendaan atau material. Dari sudut dalaman Islam, seperti ajaran Al-Quran, Al-Sunnah, kepimpinan dan peribadi Rasulullah SAW, tauhid, syariah, pendidikan Islam dan lain-lain adalah sudut terpenting untuk melihat bagaimana Islam membentuk tamadun. Inilah sudut tamadun yang lebih penting yang diketepikan atau yang kurang dipahami sesetengah sarjana bukan Islam bila mereka mengulaskan tentang tamadun Islam. Peradaban barat pula didapati identiti tamadun barat merupakan aspek pemikiran yang muncul jauh lebih awal daripada kemajuan fizikal. Konsep sekularisme, modernisme, liberalisme, humanisme, rasionalisme adalah dasar tamadun barat dan menjadi pencetus kepada sains dan teknologi. Pemikiran dan falsafah barat juga menentukan identiti, hala tuju dan destinasi peradaban barat. Seterusnya, saya akan menyerahkan slide yang seterusnya kepada Nur Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah binti Ruslan daripada DUP 1A. Saya ingin membentangkan peradaban timur. Ibnu Khaldun, tamadun ialah pembangunan bandar yang subur dan makmur dengan pencapaian yang tinggi dalam pelbagai bidang ekonomi, politik, sosial, seni bina termasuk bidang sains seperti aritmetik, algebra, geometri, kimia, perubatan serta puisi dan pengajar Islam. Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi mengatakan tamadun bermaksud kehalusan budi pekerti, orang yang hidup di kota yang memiliki peraturan yang baik sehingga menghasilkan keamanan, keselamatan, kemakmuran dan penghasilan teknologi yang sempurna. Muhammad Rashid Reda, agama adalah tamadun ini kerana
kerana meningkatkan unsur maknawi. Spiritual akan mendorong kebanyakan fizikal rasionalnya. Semua tamadun di dunia ini ditegakkan berasaskan kepercayaan agama. Peningkatan atau kemusnahan sesuatu tamadun itu bergantung kepada keteguhan, pegangan agama atau sebaliknya. Seterusnya, pengertian tamadun dan tamadun Islam. Pengertian tamadun atau peradaban secara keseluruhannya dapat dilihat melalui sudut bahasa Arab, sudut epistemologi, bahasa Inggeris dan Latin. Dari sudut bahasa Arab, terdapat beberapa istilah yang dirujuk dalam konten tamadun. Antara istilah-istilah tersebut ialah madaniyah, tamadun dan hadarah. Dalam penggunaan bahasa Arab moden masa kini, perkataan tamadun bererti memiliki ciri-ciri hidup. Bandar dan kota-kota dipanggil mudun yang memiliki ciri-ciri tamadun. Dari sudut epistemologi, istilah civilization dalam bahasa Inggeris berhubung kait dengan kemajuan dalam kehidupan manusia yang berbentuk peradaban dan tamadun. Seterusnya, sifat-sifat tamadun Islam. Sifat tamadun Islamlah sejagat. Sifat tamadun Islam itu ialah terbuka dan sifat tertutup. Tamadun Islam juga bersifat sepanjang zaman, iaitu kesinambungan dan mengalami proses kesinambungan sehingga masa kini. Sifat tamadun Islam ialah toleransi terhadap sistem agama atau kepercayaan atau kebudayaan yang lain. Tamadun Islam mempunyai ciri kesatuan dalam kepelbagaian, sebarang bentuk kemajuan pencapaian dalam tamadun Islam dan dalam pelbagai bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aminah Jamal. Nombor kad matrik saya 17 DUP 20F2010. Kelas saya DUP 1A. Hari ini saya akan menerangkan tentang tamadun barat. Tamadun barat dari segi Arnold, tamadun merupakan sejenis kebudayaan yang berkembang di kota. Tamadun juga satu kumpulan pemikiran daripada pelbagai manifestasi serta satu gaya kebudayaan yang bertanggungjawab dalam membentukkan institusi politik, kesusasteraan, moral dan juga agama. Yang kedua, dari segi Dr. Hasan Leki, tamadun Eropah adalah berakar umbikan tamadun Yunani dan tamadun Rom yang bermatlamatkan kebenaran semata-mata. Dari segi J.K. Silman, tamadun ialah kepandaian mengeksploitasikan material oleh masyarakat, iaitu proses masyarakat terhadap material dengan sendiri menjadikan barang baru bagi keperluan. Perbezaan tamadun barat. Yang pertama, dari segi kedudukan agamanya, Islam menjadi cara hidup yang mencukupi keseluruhan kehidupan manusia sama ada dunia ataupun keagamaannya. Yang kedua, dari segi kesepaduan dan pengawasan. Terdapat konsep kesepaduan dan pengawalan dalam Islam. Segala bentuk pembangunan kebendaan berkait rapat dengan keharmonian. Dari segi kemajuan, ia juga mengambil kira aspek kemajuan dan juga perubahan. Terdapat konsep kesepaduan dan pengawalan dalam Islam. Segala bentuk pembangunan kebendaan berkait rapat dengan keharmonian. Dari segi kemajuan, ia juga mengambil kira aspek kemajuan dan juga perubahan, tetapi dengan menegaskan bagaimana cara ia mencapai dan apakah matlamatnya. Yang terakhir, dari segi penekanan sudut kemajuan, Islam menekankan kedua-dua aspek. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Saya Nur Imulia Natasha binti Hamdudin. Nombor kad matrik saya 17 DUP 20F 2012. So, hari ini saya ingin membentangkan tentang perbezaan tamadun Islam. Perbezaan tamadun Islam ada 4 komponen. Yang pertama adalah kedudukan agama. Kedudukan agama bermaksud agama adalah sebahagian daripada kebudayaan. Yang kedua adalah kebudayaan sentiasa mengalami perubahan dan akhirnya agama juga dicorak oleh perubahan. Perbezaan yang kedua adalah kesepaduan dan pengawalan. Yang pertama adalah tamadun barat melihat perkara-perkara keduniaan hanya untuk kehidupan dunia semata-mata. Yang nombor dua adalah segala urusan tidak ada kena-mengena dengan agama. Perbezaan yang ketiga adalah kemajuan. Yang pertama adalah kemajuan berdasarkan keuntungan semata-mata. Yang kedua adalah berpegang dengan konsep matlamat menghalalkan cara. So, yang perbezaan tamadun Islam yang terakhir adalah penekanan sudut kemajuan.
Penekanan sudut kemajuan ialah menitik berat aspek kebendaan. Yang terakhir adalah perbezaan ciri-ciri tamadun Islam dan Barat. So, ciri yang pertama adalah kehidupan. Dari segi tamadun Islam ialah mengaitkan kota atau bandar sebagai tempat bermulanya tamadun. Manakala tamadun Barat pula ialah hidup menetap membawa kepada kelahiran bandar dan seterusnya negara. Ciri yang kedua adalah sistem tulisan. Sistem tulisan pada zaman tamadun Islam ialah mempercepatkan proses penyebaran kebudayaan Islam yang membawa kesan terhadap perubahan dalam semua aspek kehidupan manusia. Manakala tamadun Barat pula dicipta dalam memenuhi keperluan kehidupan seperti untuk merekodkan sesuatu dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Yang terakhir adalah organisasi sosial. Untuk tamadun Islam ialah keadilan amat penting dalam kehidupan masyarakat Islam. Islam lebih menekankan persamaan taraf antara sesama manusia. Manakala untuk tamadun Barat pula, lain apabila manusia hidup bermasyarakat bagi memenuhi keperluan kehidupan. Mereka terpaksa bergantung di antara satu sama lain.